Selalu kita dengar kes dera berlaku kepada kanak-kanak ataupun bayi. Tapi ada satu kisah kejam yang sangat kejam, yang sangat tak manusiawi. Seorang pengasuh ataupun penjaga mendera seorang remaja dengan cara yang sangat kejam. Pembunuhan Sylvia Likens yang dikatakan satu jenayah yang paling kejam berlaku di daerah Indiana, Amerika Syarikat. Sylvia Likens dilahirkan pada 9 Januari 1949. Dia merupakan anak ketiga kepada 5 adik-beradik. Keempat adik-beradiknya adalah pasangan kembar. Ibu bapa dia Lester dan Betty bekerja di Carnival. Dikatakan ibu bapa dia selalu tumpangkan dia dan adik-adik dekat rumah saudara bila ibu bapa dia pergi bekerja, supaya mereka ni tak ketinggalan pelajaran. Tapi malangnya ibu bapa mereka bercerai pada 1965. Sylvia dan adiknya Jenny dijaga oleh ibu mereka. Kakak dan adik-adik dia ada yang berkahwin, ada juga yang dijaga oleh atuk dan nenek. Tapi malangnya ibu mereka ni mengalami krisis ekonomi ataupun orang kata hidup susah lah, sehingga terpaksa mencuri sampai dia ditangkap. Bila ibu mereka ditangkap, hak asuh berpindah kepada bapa mereka Lester. Lester ni pula dia sibuk dekat Carnival, jadi dia tak bolehlah nak jaga Sylvia dan Jenny ni. Kebetulan Lester ni diperkenalkan dengan Gertrude Benezowski, seorang ibu anak 7. Disebabkan dia tiada pilihan lain, jadi dia letaklah Sylvia dan Jenny ni kepada wanita berkenaan dengan upah $20 seminggu untuk jaga anak-anak dia. Gertrude, aku panggil Gert sajalah. Dia ada anak remaja, Paula 17 tahun, Stephanie 15 tahun, John 12 tahun, Mary 11 tahun, Shirley 10 tahun, James 8 tahun dan seorang bayi yang baru lahir. Mereka tinggal dalam rumah besar yang disewa oleh Gert. Pada awalnya tak ada apa-apa yang berlaku pada Sylvia dan Jenny ni. Sylvia ni selalulah membantu Gert untuk kemas rumah dan sebagainya lah. Segalanya berubah bila bapa mereka lambat bayar wang upah kepada Gert ni. Kedua beradik ni sering dipukul oleh Gert. Apa saja yang mereka lakukan ataupun apa saja kesalahan yang mereka lakukan, mereka akan dipukul bertubi-tubi. Mereka akan dipukul dengan botol kaca dan tali pinggang kulit. Bukan itu saja, Gert ni juga mengajar anak-anak dia untuk memukul mereka ni. Tapi malangnya Sylvia lah yang paling teruk. Bila dia dituduh mencuri gula-gula, dia diseksa dengan sangat kejam. Salah seorang anak Gert bernama Paula ni dia mengandung. Bila dia mengandung, dia tuduh Sylvia yang hamil, dan kejamnya dia menendang kemaluan Sylvia. Dan lagi sadis bila Gert ni bakar jari-jari Sylvia, dan dia mengajar dan menyuruh anak-anak dia menyiksa Sylvia. Dan mereka juga akan tolak Sylvia jatuh dari tangga dengan sengaja. Betapa kejamnya mereka sampai satu tahap dia dipaksa makan muntah sendiri. Di sekolah pula Sylvia ni dituduh sebarkan gosip. Dia dituduh sebarkan gosip kata Paula dan Stephanie ni adalah pelacur. Jadi teman lelaki Stephanie ni apa lagi pukul lah dan bawa geng untuk pukul Sylvia ni. Dan paling kejam, teman lelaki Stephanie ni datang bawa geng ke rumah Gert semata-mata untuk pukul Sylvia. Dan Gert ni biarkan saja. Mereka menyiksa dia bertubi-tubi lah, macam-macam perbuatan mereka buat. Tahap kekejaman mereka tu sampai satu tahap mereka ikat dia dan biarkan dia kelaparan. Dipaksa makan tahinya sendiri dan tahi anak Gert. Dipaksa minum air kencing dan seluruh badannya dikelar. Dan mereka juga cucuk rokok 100 kali pada setiap tubuh badannya. Kisah ni buat aku sangat-sangat geram sebab dapat bayangkan betapa terseksanya Sylvia. Bukan itu saja, Gert ni juga paksa adik dia Jenny untuk memukul kakak dia. Kalau dia tak pukul kakak dia, dia juga akan dipukul seperti Sylvia. Penyiksaan demi penyiksaan sampai satu tahap pundi kencing Sylvia ni rosak dan dia terkencing, tak boleh nak tahan kencing. Lepas pada tu lagi kejam mereka menyiksa dia. Dia dikurung di bilik bawah tanah. Gert ni juga upah anak-anak jiran di kawasan perumahan dia untuk pukul dan mencacatkan Sylvia secara bergilir-gilir. Aku tak tahulah macam mana manusia boleh terlalu kejam macam tu. Tu bukan manusia, tu iblis. Berbalik kepada apa yang berlaku pada Sylvia, adalah orang yang buat laporan bila ternampak apa yang berlaku pada Sylvia. Bila laporan dibuat, jururawat pun datanglah ke rumah Gert ni untuk memeriksa Sylvia. Tapi Gert ni betapa jahatnya dia bermain helah. Dia cakap Sylvia melarikan diri. Sebenarnya dia sembunyikan Sylvia. Jadi jururawat ni tak dapatlah nak periksa keadaan Sylvia sebab ingat dia larikan diri.
Seorang lagi anak Gert bernama John. Dia paksa Sylvia makan sup menggunakan jari-jari dia sampai Sylvia ni terkencing. John ni juga menoreh tulisan di bahagian perut Sylvia dengan tulisan, "Aku seorang pelacur dan aku berbangga dengannya." Pada hari yang sama, teman lelaki Stephanie datang dan ikat Sylvia. Dia menghentak badan Sylvia sebanyak 7 kali sampailah Sylvia ni tak berdaya. Dan dia kata ke adik dia, "Aku dapat rasakan aku akan mati." Betapa kejamnya mereka bogelkan Sylvia ni dan sumbat botol Coca-Cola. Kemudian mereka tabur garam pada luka-luka Sylvia. Tak tahulah nak bayang macam mana betapa sakitnya keadaan Sylvia masa tu. Gert ni bila dia nampak Sylvia sangat teruk, dia pun paksa Sylvia tulis surat kepada ibu bapanya mengatakan dia lari daripada rumah Gert dan tubuh badannya jadi cacat disebabkan lelaki-lelaki yang dia pilih tu. So Gert ni nak buat seolah-olah Sylvia ni dicacatkan oleh teman lelakinya. Lepas saja dia tulis surat, dia dipukul lagi bertubi-tubi sampai pengsan. Bila dia sedar dari pengsan, dia dah tak boleh nak bercakap. Badan dia dah tak dapat nak kontrol lagi. Dia cuba naik tangga, cuba panjat tangga, tapi Gert ni nampak. Bila Gert ni nampak, Gert ni pijak dia sekuat hati. Selepas 3 bulan penderitaan Sylvia, akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya pada 26 Oktober. Wanita iblis yang bertopingkan manusia ni, dia minta salah seorang pendera Sylvia untuk menghubungi polis menggunakan telefon awam. Bila polis datang, Gert ni bagi surat yang dia paksa Sylvia tulis. Bila dapat surat tu, polis pun nak pergilah. Sebelum polis pergi, adik Sylvia ni yang bernama Jenny berkata kepada polis, "Bawa saya keluar dari sini dan saya akan ceritakan segalanya." Bedah siasat mendapati Sylvia mengalami pendarahan otak dan saraf yang parah. Bibirnya pula penuh dengan luka-luka menahan sakit dan didapati dia juga masih dara dan tidak hamil seperti yang dituduh. Selepas keterangan adik Sylvia, polis menahan Gert, Paula, Stephanie, John, Richard Hope dan Quay Hubert atas tuduhan membunuh. Rata-rata mereka dikenakan 2 tahun hukuman di penjara. Sangat tak setimpal dengan penyiksaan yang mereka lakukan kepada Sylvia. Sangat-sangat tak adil. Paula pula dihukum penjara 7 tahun. Bila dia dibebaskan, dia tukar identiti dan menjadi seorang guru sebelum penipuannya terbongkar dan dibuang kerja. Gert pula dihukum penjara seumur hidup, tapi kehidupan dia di dalam penjara boleh dikatakan berjaya sebab dia digelar sebagai ibu kerana berjaya membuka kedai jahit dalam penjara. Sangat tak adil kepada Sylvia. Aku geram dengan Gert ni sebab masa dalam perbicaraan, dia langsung tak menunjukkan rasa bersalah. Boleh pula dia kata apa yang dia lakukan dekat Sylvia sebab tertekan dengan orang sekeliling. Boleh pula macam tu. Dia tertekan dengan orang lain, dia lampiaskan kemarahan dia kepada orang lain. Sangat-sangat iblis. Dan dia juga dibebaskan pada 1985 sebab berkelakuan baik dalam penjara. Hukuman terhadap mereka sangat-sangat tak adil. Kisah penderitaan Sylvia ni dibuat dalam bentuk filem bertajuk An American Crime. Masa aku tengok filem ni, hati aku ni rasa sangat-sangat sedih sebab ada babak yang mana aku sampai menangis. Apa yang membuatkan aku rasa sedih masa aku tengok filem ni? Sebab dapat gambaran lah apa yang berlaku kepada Sylvia. Kalau anda nak tengok filem ni, pastikan anda sangat kental dan juga bukan ibu mengandung. Sebab filem ni tak digalakkan lah untuk orang yang lemah semangat sebab dia terlalu sedih dan terlalu kejam. Kisah yang berlaku kepada Sylvia ni boleh dijadikan pengajaran untuk kita, terutamanya kepada ibu bapa lah yang nak letak anak kepada pusat asuhan ataupun kepada mana-mana tempat asuhan. Tak kiralah anak kecil ke atau anak remaja. Anak yang remaja pun boleh menjadi mangsa penderaan. Jadi pastikan anda selidik dulu sebelum nak letak anak anda di pusat asuhan ataupun rumah asuhan. Setakat itu saja untuk video kali ini dan jumpa lagi di video seterusnya.